Bismillahirrahmanirrahim. Sawabullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif sallallahu sirra. Dan adalah hal manusia itu tiga bagi. Situ. Hal manusia itu ialah tiga bahagi. Ahwalul insan. Pertama, yang berjabat atas amal. Satu. Dan alamatnya kurang harapnya kepada Allah Ta'ala terkala tiada hasil yang dimaksudkan. Yang kedua, berjabat. Apa makna berjabat? Bersandar. Ini bahasa lama berjabat, bukan pejabat ni. Berjabat mana i'timad. Sebab dalam bahasan pertama kita sini ialah apa? Al-i'timad. Min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja' indal wujudi zalat. Setengah daripada hamba tu dia beriktimad, bersandar pada amal. Maknanya salah. Dari perjalanan rohani, perjalanan makrifat, salah bagi kita berpegang pada amal. Kita berpegang hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, nampak benda tu semua minallah. Jadi kalau kita pegang pada amal, ya, maka itu satu kesilapan menjadikan dia terhijab. Ya, itu dia. Lepas tu dalam syarah dia kata inna asyaddan nasi hijaban indallahi al-ulama wal umbad wal zuhad. Kita baca ni pun terkedu lutut. Orang yang masih jauh terhijab dengan Ta'ala ni ulama. Yang kedua umbad, ahli ibadat. Buat ibadat malam dia, siang lagi puasa, malam zikir, putus tadi tasbih. Ya, wazuhad, dan orang yang ada sifat zuhud masih lagi terhijab. Sebab ni i'timad alal amal. Dia memandang pada amal dia. Ya, kita disuruh beramal tapi pandang dia. Kul bi fadlillah. Katakan semua ni kurnia dari Tuhan, bukan hak kita. Maka oleh kerana itu kita jangan rasa dia pandai, dia alim, dia hebat, dia banyak ibadat, itu dipanggil hijab. Yang dipanggil ru'yatun nafs, memandang akan diri dia faul. Baru kena fanakan, lenyapkan. Benda tu adalah minallah, billah, ilallah. Dari Allah, dengan Allah, kepada Allah. Habis, boleh tamat. Ya, ini kan dibincang panjang tadi. Lepas tu dalam satu hadis kan Nabi sebut la yadkhulul jannah bi amalikum qala wala anta ya rasulullah qala wala ana illa ayyatagamman dan illa bi rahmatih. Dalam hadis sahih Nabi kata tak masuk kamu syurga dengan amal kamu. Ya, lalu sahabat tanya, Rasulullah macam tu juga ke? Rasulullah kata wala ana, walaupun aku illa ayyatagamman dan illa bi rahmatih, melainkan menyelubungi aku oleh rahmat Tuhan. Pertama, jangan tersilap faham. Dah tak masuk syurga dengan amal, tak payahlah beramal. Apa kan? Tak beramal confirm. Tu confirm. Terjun tadi. Ya, mana? Ke neraka tempat dia. Maksud di sini masuk syurga dengan rahmat Tuhan, bukan dengan amalan kita. Sebab satu kisah Bani Israel, dia beribadat di pulau sana. Mana di uzlam masih sendiri, mata tak tengok maksiat, telinga tak tengok maksiat, ibadat 70 tahun, solid, hebat. Bila Tuhan tanya nak masuk syurga hamba-Ku dengan amal kau ke atau dengan rahmat-Ku? Kata dengan amal saya. Dia kata 70 tahun kan, umur kita pun sampai 70 lagi. Ya, dengan ibadat cukup hebat, dia kata dengan amal. Baik, Tuhan kata kalau begitu, timbang dengan nikmat mata yang aku beri pada kamu. Sebelah nikmat mata timbang habis kan? Nikmat mata sebelah dia timbang dengan ibadat 70 tahun habis. Habis pun. Ni belum dua belah lagi, belum telinga lagi, ya, dan nikmat lain. Itu maknanya apa? Jangan kita beriktimat pada amal. Amal disuruh buat, kemudian pandang dia sadirun minallah, datang dari Tuhan, bukan dari kita. Ya, itu jalan selamat. Bila kita pandang begini, maka selamat kita daripada penyakit dalaman, riya, ujub, semua. Mana kita tak wani. Sebab apa? Itu bukan hak kita. Itu semua daripada Allah Ta'ala. Ya, habis. Jadi masuk syurga dengan rahmat. Penarik rahmat apa? Amal. Itu ikut tu pula. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah Ta'ala memihak kepada orang yang melakukan amal saleh. Jadi bila dia beramal saleh, maka dia dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Tuhan izinkan dia ke syurga. Ya, itu maksudnya. Sebab syarat besar dalam perjalanan ruhani suluk ilallah ialah membahas masalah al-i'timad, penyandaran. Qalbi kita bersandar ke mana? Kalau bersandar kepada Allah Ta'ala, selamat. Kalau bersandar lain daripada dia, habis jam. Ya, dia akan terhijab. Batu ulama, dia kata tadi paling banyak lagi hijab ulama. Sebab apa? Sebab ru'yatun nafs, dia memandang diri dia.
Ya, dia rasa dia dapat ilmu dengan pandai dia, dengan usaha dia, dengan kesungguhan dia. Dia lupa itu kurnia Tuhan. Habis Paul. Dia beramal pula, hebat dia beramal. Wah, dia nampak amal tu dari dia. Dia tak nampak hidayah Tuhan, inayah Tuhan, riayah Tuhan, dia tak nampak. Mahjub, habis out. Ya, sehingga orang yang zuhud, sifat zuhud tu dia rasa ahwal zuhud ni hebat ni, Allah dia hebat. Habis, pom. Dia kena matikan semua dan matikan pandangan tu dengan mandang ini haza min fadli rabbih. Itu semua kurnia daripada Allah Taala. Barulah insan tu akan makin rapat dengan Tuhan dalam amalan dia. Ya. Maka terjauh dalam amal ini satu dia panggil benda yang sukar nak dikesan. Dalam amal dia terjauh. Dalam maksiat dia terjauh senang. Dia minum arak, dia berjudi, dia pun tahu dia silap. Tapi dalam amal dia tersangkut, ini bahaya ni. Sebab tu kata man lam yataghalghal bihadzil ulum mata musiran alal kaba'ir wa huwa la ya'lam. Barang siapa yang tidak mendetili perjalanan roh, perjalanan rohani kita, kalbi kita untuk dibersihkan, maka dia akan mati dalam keadaan dosa yang besar-besar. Wa huwa la ya'lam, padahal dia tak perasan. Itu kata Syekh At-Tai. Setengah kata ialah kata apa? Seorang ulama yang besar lagi, Syekh Abu Hasan As-Sazili. Jadi makna apa di sini? Yang pertama dia kata berjabat atas amal. Ya, alamat dia apa? Kurang harap kepada Allah tatkala tiada hasil yang dimaksud. Dia nak buat amal tiba sangkut. Dia nak elak daripada maksiat tiba sangkut. Macam mana nak buat ijazah? Ya sebenarnya macam mana? Bila kita buat amalan pandang ini kurnia dari Allah, bukan pandai, tak ada apa begitu pun, kurnia dia. Bila tersangkut, ya mana kita pandang tadi apa? Limpah kurnia, fadlillah. Kalau kita tersangkut, terkena maksiat, dan mungkin kita bukan Nabi, guru besar macam mana, wali besar macam mana pun, dia tak sunyi daripada tersilap. Yang tak tersilap dikawal rapi, yang memegang amanah wahyu Allah ila Rasul. Sebab dia bawa benda besar ni, mandat otoriti dia begini, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa rasul kamu kena terima pakai. Oleh kerana mandat ini diberi oleh Taala, maka Tuhan kawal rapi, ismah, dipanggil dia maksum. Ya, atau rasul dia maksum. Ada pun selain rasul, bawah sikit dia duduk makamil mahfuz. Ya, itu kalangan sahabat. Yang Nabi kata ashabikun nujum bi'ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit, yang mana kamu ikut kamu dapat petunjuk Allah Taala. Mana sahabat dia duduk bawah daripada maksud mahfuz. Mana mahfuz ni dia kena dosa tapi macam tak kena. Apa maksud dia? Dia cepat cuci. Atau maksud dia, satu orang sahabat dia datang berjumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, binasa dah hamba hari ni. Rasulullah kata apa kau buat? Sekian. Rasulullah kata dah semayang berjemaah. Sudah, dah dosa kamu telah diampunkan. Bermakna dosa bila ampun semayang jemaah itu dosa kecil, tapi sikap dia kena sikit, dia punya takut, dia bergegas Nabi ya Rasulullah. Itu maknanya. Ya, itu dia antara apa? Orang bermakam mahfuz. Jadi kemudian bawah lagi ada makam awam. Makam yang lalai, banyak dia tersilap. Ya, sebab ulama pun dia tak sunyi daripada. Jangan kita kata nak cari guru yang tak ada dosa, tu orang gila dia. Ya, tok guru saya buat silap, saya nak belajar ni ya. Jumpa tok guru ni ada buat silap, saya nak belajar. Carilah bagi kiamat tak jumpa dia. Mana ada guru manusia lain rasul yang tak berdosa. Ya, cuma mereka itu bukan tetap terkena lain. Kalau amalan tetap istiqamah dosa tu bahaya. Jadi terkena, dia kawan-kawan terkena. Jadi adab kita dengan Allah bila terkena apa? Pandang akan kahrillah. Ya, kena dosa kita pandang Tuhan mentajalikan nama dia Al-Qahar. Dia tajalikan kena, confirm kena. Ya. Hakikat bila kita kena kesilapan, terkena dosa kecil atau sebagainya, hakikat dia terus pandang ini Allah Ta'ala menzahirkan nama dia Al-Qahar. Dia kata kena, kau lebay ke, kau tok guru ke, kau wali, kena. Tapi syariat pula menuntut kita cepat bertaubat. Kena je dosa terus istighfar dan taubat. Tunggu lambat berdosa jalankan. Dosa jangan disimpan. Ya. Mana kena je dosa cepat taubat, lambat taubat dosa tu berjalan. Syariat menuntut kita pantas beristighfar dan taubat. Hakikat pandang itu tajalli Al-Qahar nama dia. Ya, abau kedudukan dia tak lagi. Bagaimana dalam dosa pot dia boleh paut balik. Bagaimana dia tukar giat di mana miliar dan tapi masuk balik lain dia. Dia telah memandang nama Allah Ta'ala Al-Qahar. Dia mentajalikan nama dia Al-Qahar. Maka kita akan tunduk kepada dia dan kembali balik. Itu adab.
Kalau dia tak faham jalan ni, dia kena dosa, dia termenung. Sebab orang pandang dia hebat, wah dia ni orang salih. Bila kena dia dosa, orang pun tahu, dia pun jam. Lala dia kata pusing je lah gitu kan. Alang-alang orang dah cok aku tak baik, jadi jahat aja lah habis. Itu syaitan main dia. Cara dia. Maknanya bila nampak ibadat, pandang kurnia Tuhan. Bila terkena maksiat, pandang dia juga. Dia mentajalikan nama dia Tuhan. Dan syariat menuntut kita pantas bertaubat. Dan ditawarkan at-taib minazam kama la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seolah dia tak ada dosa. Kayauma waladhu ummu, macam dilahirkan di perut ibu. Itu di antara tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yang berjabat atas anugerah. Dia buat ibadat, dia pandang ini semua kurnia dari Tuhan. Dan alamatnya apa? Rojok ia kepada Allah, kesukaan. Dalam mana dapat nikmat, dia rojok kepada Tuhan. Ini semua kurnia. Dan dalam kesakitan, mana dalam dia dapat nikmat atau dalam bala, terkala suka, ya, dengan mengata apa? Alhamdulillah dan syukur. Sebab tu bila kita zikir lepas sembahyang kan, alhamdulillah, alhamdulillah. Ujung dia apa kan? Alhamdulillahi ala kulli halin. Bukan ba'd, bukan setengah, kul, semua. Maknanya semua kita syukur kepada Allah. Kita dapat nikmat, syukur. Kena bala pun syukur. Boleh? Ya. At-talazzuz bil balayat tahaqququm birridha. Terkait ada sufi kan. Makam ridha ni at-talazzuz bil balayat. Dia boleh bernikmat dengan bala. Itu dipanggil tahqiq dalam makam ridha. Sebab para arif billah, bila dia kena bala, demam, sakit, apa keluar daripada mulut dia? Alhamdulillah albasani libasal awliya. Segala puji bagimu ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasihmu. Padahal hadis Nabi kata, inna asyaddan nasi bala'anil anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah Ta'ala di kalangan para nabi-nabi. Kerana ikut akal kita sempit, Rasul pilihan paling mulia. Kalau tak kena dia, tak jadi alam semua. Patutnya letak mana? Lahir kat Europe ke, California ke kan, ataupun di Kashmir ke, tempat indah. Atau letak Rasul kekasih di tengah padang pasir kering bentang. Kekasih dia letak tu tengah-tengah padang. Ada banyak hikmat dia. Di antara menunjukkan anna dunia la qimah talah, bahawa dunia itu tak ada harga di situ kan. Atau nak bagi kekasih dia benda yang mahal. Hidup yang sebenar. La al-'aish illa al-'aishul akhirah. Tidak hidup sebenar melainkan hidup di sana. Semua simpan di sana. Satu. Jadi dengan bala tadi apa? Terangkat martabat. Kalau Rasul terangkat, kalau kita menghapuskan dosa. Bila kena bala dosa diampun. Kita diminta doa kan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Allah, inna as'aluka ridhak, aku minta keridhaanmu dan syurgamu. Okey, doa dia makbul, Tuhan terima, dan dia akan dimasuk ke syurga. Tiba-tiba dia ni nak mati sebulan lagi, dosa dia 3 kali dunia punya banyak anda. Macam mana nak masuk? Ya, tak boleh masuk. La yadkhulul jannah illa nazif. Tak boleh masuk syurga melainkan bersih. Maka Tuhan cuci dah dia. Dia demam seminggu, sebulan dia akan demam. Dia demam, dia sakit tu, Tuhan hapuskan dosa dia. 1 hari demam, pahala dia setahun ibadat. 2 hari 2 tahun. 3 hari demam 70 tahun pahala dia ibadat. Pahala ibadat 70 tahun, demam 3 hari dan Allah Ta'ala kurniakan. Masya Allah, besarnya rahmat Allah Ta'ala. Itu maknanya. Jadi kalau dia kena demam sampai sebulan tu, Masya Allah, yang besar lagi tu, dosa dia habis, tuan-tuan tak apa-apa pus. Elok dia bersih dosa dia, malaikat maut pun sampai pap, ambil surga tempat dia. Itu hikmat Allah Ta'ala jadikan, ya. Sebab tu satu orang sahabat, tuan guru saya cerita, dia pernah ceraikan isteri. Dia ceraikan isteri sebab apa? Pelik. Dia kata, kau ni tak ada kebajikan dengan aku. Sepanjang duduk dengan aku, kau ni tak pernah kena sakit. Kau baliklah mamak kau. Terbalik tuan-tuan. Kita pula cek-cek hospital, kejap klinik. Kejap-kejap klinik, kejap hospital, pening kepala kan. Sedangkan sahabat tadi, isteri tak pernah sakit. Dia kata, tak apalah, kau tak ada kebajikan. Masya Allah. Sebab dia menilik bukan tilikan nafs, dia tilik dengan tilikan basirah. Ya. Mana orang yang ada muamalah dengan Tuhan ialah orang sedang diuji. Man kana fi dinihi surban istadda balau. Ya, bila orang tu lagi dekat dengan Tuhan, lagi Tuhan uji dia. Jadi orang yang kena ujian tadi, dia rasa betul dia sedang disarungkan pakaian kekasih Allah Ta'ala. Ya, ini pandangan ahli ma'rifah. Ya, bukan pandangan ahli nafsu, bukan tadi. Tadi. Walhasil dia kenal Tuhan dan setiap saat dia. Ya.
Badal mata akan datang, dia kata mata ataka ashhadaka birrah wa mata mana'at ashhadaka kahra fa huwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Ya, mata akan datang, dia sebut apa? Bila mana Tuhan beri kamu nikmat, apa rahsia sebenarnya? Ashhadaka birrah wa mata mana'at ashhadaka kahra fa huwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Bila Tuhan beri kita nikmat, sebenarnya apa? Dia menayangkan kepada kita nama dia, Al-Bir. Ya, Al-Bir mana yang maha memberi ihsan, kasih sayang. Bermakna jangan kita makan, minum dan guna nikmat Tuhan, melainkan kita pandang ini Al-Bir nama dia, pengasih penyayang. Batu hikmat kita tu bismillah. Kullu amrin zibalin la yudhi bismillah fa huwa afdal. Tiap-tiap pekerjaan tak mula bismillah, dia terpotong berkat. Itu rahsia dia, bukan sekadar apa dia, rahsia kontak rohani kita dengan ismullah min imnan asma. Ya. Wa mata mana'at, dan bila dia blok, orang sehat kita sakit, orang kaya kita sebaliknya. Sebenarnya apa tu? Ashhadaka kahra, dia menayangkan nama dia Al-Qahar. Ya. Jadi dalam dua keadaan, ya, fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Mana Tuhan memperkenalkan kita dalam dua keadaan. Sama ada dalam sufi dipanggil dua dia. Iaitu apa? Pertama dipanggil apa? Mahkamah Bundan. Dia bagi ihsan, dia bagi itu, dia panggil apa tu? Kalau yang pertama yang apa, tajalli sifat apa? Jalal, Jamal. Jamal sifat apa? Pemberi nikmat, kasih sayang, semua masuk dalam Jamalullah. Kalau dia bagi bala, dia bagi azab, itu masuk dalam Jalal. Di ulama sufi dia letakkan dua kategori, Jalal wal Jamal. Bila dia tajallikan Jamal, dia beri kita limpahan nikmat berbagai-bagai. Jadi kita kena pandang itu Jamalullah, jangan hati terkait dengan nikmat. La yatimul naim illa bi ru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan kalbi dia memandang pemberi nikmat, baru sempurna. Ya. Musim Badurian, sahabat kita hantar satu bonet dia. Dia apa? Dia angkat letak, tahu angkat letak, siang musangking. Nak beli angkat, tengok harga mahal letak balik. Ya, dia hantar sebonet, oh banyak harga. Kita pun buka makan, puak makan. Tuan dia pun tak ajak naik. Wah, tuan dia kata lain macam. Ini panggil awalan wa akhiran. Inilah awal nak ini akhir yang kau harap kau bawa. Ya, orang buat dia letak sana, tuan dia tu naik rumah kan. Nak balikkan salam bubur dia sikit kan. Nak beli 100 ke apa, dah banyak buah dia bagi tu. Ni dah, tuan dia naik, dia pedal tuan. Oh, kacau kerja dia. Ya. Ada satu, saya dengar satu ceramah, ya, dalam YouTube. Sedap kan dia buat misal. Cuba kita banding dia kata. Ya. Kita buka akaun kita, tengok ada orang sumbat duit 1,000. Bulan depan 1,000 lagi. 5 bulan 1,000. Tak langsung kita tak tanya siapa beri ni. Tak, dia ambil penjolok, buka biar jolok. Ni orang apa? Itu baru 5,000. Tuhan beri kita macam mana? Ya. Tak terhingga nikmat, tapi tak perasan siapa Al-Mun'im. Ada salah. Kita kena kenal Al-Mun'im, pemberi nikmat tu. Ya, la yatimun naim illa bi ru'yatil mun'im. Tidak sempurna nikmat melainkan dikenal siapa pemberi nikmat. Huwallahu ta'ala Ar-Razzaq, Al-Mun'im, itu semua nama dia. Ya, itu maksud ini. Jadi dikenalkan kita dalam dua keadaan. Ya, insan yang sempurna makrifat dengan Tuhan, dia kenal Tuhan bila Tuhan beri, dan dia kenal Tuhan bila Tuhan tarik. Jadi dia duduk dalam sentiasa pengenalan dia dengan Allah. Dan benda ni bila nak kenal, nak nampak, dia kena terang. Benda dalam gelap kalau tengok tak, dia terang. Habis benda yang nak menyuruh kalbi kita apa? Zikir. Az-zikru lahu nurun. Zikir mempunyai nur. Sebab kita lazim zikir, dia mudah terpandang, mudah nampak benda tu. Ya, kalau dia tak dizikir, dia zulmah, gelap. Bila gelap macam mana nak nampak kebesaran, keagungan Allah Ta'ala? Tasarruf Tuhan dia tak nampak tiap-tiap keadaan. Itu makna ni. Habis. Dan yang ketiga, berjabat atas bagian yang dahulu. Ya. Yang tadi dia syukur, terkala duka cita dia berlindung, minta tolong dengan Tuhan. Nikmat dapat dia syukur, bila bala dia minta berlindung. Itu satu. Yang ketiga ni lagi tinggi kan. Dia berpegang, bersandar bahagian yang telah dulu. Apa yang berlaku semua dipandang mafil azal, dah siap azal dia. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Itu dalam Sidi Ahmad Ibn Idris, dalam kitab Ahzab dia suruh banyak baca tu. Tu hadis Nabi tu. Masya Allah kan, apa yang Tuhan kehendaki itu saja berlaku. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dikehendaki takkan berlaku. Mana semua tu menunjukkan masyiah,
taksis iradat Allah Ta'ala semua. Ya, jadi kita dengan Tuhan tak lepas dengan sudut tu, mana kita dalam ni. Jadi maknanya dia pandang apa benda dahulu dah siap. Alamat dia tiada gundah, dia tak ada keluh kesah kerana ketiadaan sebab, maka tiada bertambah harapnya kerana sesuatu dan tiada kurang harapnya kerana sesuatu. Jadi jiwa Islam ni tadi tamkin. Ini nafsu ni yang telah dijemput ke syurga oleh Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mana nafsu yang tenang, dia tidak tergoda dengan unsur lahiriah, unsur alamil mulki. Mana nafsu dia, roh dia sudah naik menjangkau alamil malakut, alamil jabarut. Itu dalam istilah sufi ni. Mana jasad dia di sini, rohani muta'alaq di atas. Sebab apa? Asyik dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Tuhan kurniakan dia kedudukan yang sedemikian yang tinggi. Dan alamatnya tiada keluh kesah. Siapa insan yang tidak ada keluh kesah, tidak ada serabut, tidak ada pening, tidak ada takut. Coba dia. Aulia illah. Cari jalan aulia. Kalau kita cari nak hidup, tak ada sengsara, tak ada duka cita, tak ada tension, bearing, boring, tak ada, ikut jalan aulia. Firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah para waliullah tidak ada sebarang takut bagi dia, dan tidak ada sebarang duka cita, khazan, pening, tak ada tadi. Sebab apa? Sebab dia sudah masuk jannatul muajjalah. Dia ada 2 syurga kan dalam Quran sebut. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Disediakan bagi orang yang gerun akan kebesaran Tuhannya 2 syurga. Akhirat maklum, di dunia satu ni. Apa dunia? Jannatul ma'rifah. Ma'rifah yang khassah itu dipanggil jannatul ma'ajarah. Siapa masuk dalam syurga, syurga tidak ada benda yang merisaukan, tidak ada benda yang mensarukan. Kalau ada risau tu bukan syurga nama dia. Syurga nikmat, dan nikmat dia makin naik bukan turun. Itu keadaan syurga. Sama ada syurga di sana atau syurga di sini. Jannatul ma'rifah. Maka siapa masuk, maka itu sebab hati dia tak ada takut, tak ada unsing, tak ada apa. Para awliya, kocek dia kosong, mulut dia alhamdulillah. Kita pula pokok kita ketat, pening kepala. Sebab tak kenal Tuhan. Dia lagi banyak dia nak banyak, lagi banyak dia nak banyak, akhirnya hidung dia bertembung dengan liang lahat. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu oleh at-takasur. Bermaksud bila dijolok nafsu dia nak banyak, yang ada tak boleh makan, nak banyak lagi, confirm dia akan lalai. Hatta zurtumul maqabir, sehingga di ziarah kubur. Jadi elakkan perasaan yang sedemikian, dia panggil at-tamu. Semua akan dibincang di belakang, nanti panjang lagi internet. Jadi maknanya yang ni yang paling tinggi ni, dia memulangkan balik, memandang pada asal. Itu dipanggil jalan kembali. Tu ayat tadi, ya ayatuhan nafsun mutmainnah irji'i, kembalilah kamu. Mana kembali pada siapa? Kembali pada dia, dalam keadaan nafsu dia tenang. Sebab tu orang dulu dalam makam ini, bagi dia sama je. Hatta yastawiya indahu az-zahab wal hajar, al-mana wal ata wal ghina wal faqir. Dia tengok batu dengan emas sama kan? Boleh kan? Ni 1 kilo emas, ni 1 kilo batu. Tuan pilihlah. Saya sama je, tapi tangan ambil emas. 1 kilo 80,000 ni kan. Bermakna apa? Pandangan kita tu ada unsur nafsani, nafsu. Bagi orang setelah bersih dia dengan Tuhan, dia tengok emas adalah khalqun min khalaikillah, dia tengok batu pun khalqun min khalaikillah. Itu makhluk Tuhan, tempat tajalli kebesaran Tuhan. Dia tengok batu, dia nampak kebesaran Tuhan. Dia tengok emas, nampak kebesaran Tuhan. Dia tak nampak kelih emas. Itu hati yang sudah suci, mutmainnah, mana tetap, dia tak boleh tergoda. Dan kalau kita nak ukur kita mutmainnah senang-senang tuan-tuan, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, sama tak? Kalau tengah bulan dah tinggal siling muka dia kedua, tu tak sama lagi masuk. Mana qalbi dia kat sini, qalbi dia kat sini, dengan dinar, dengan wang RM. Kalau qalbi dia dengan Tuhan, tak ada masalah. Tuhan letak dia apa keadaan pun dia sentiasa dengan Tuhan.
Ya, sebab diletakkan satu rahsia besar, ala bi zikrillah tatmainnul. Tidakkan dengan zikrullah hati itu akan tenang. Zikir dengan mana apa? Ingat, syuhud, murakabah, musyahadah, muannasah, banyak mana zikir umum. Ya. Kalau lagi kuat tarikan dia, murakabah lagi tinggi, kalau musyahadah lagi tinggi. Lagi tenang jiwa dia, tenang setenang-tenangnya. Jadi dalam dunia kita jaga ketenangan dengan dia. Itulah nikmat yang paling besar. Wa itmamun na'im bin nazar ila wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka hijab kita dengan Allah Taala. Dia masuk lain makrifat sehingga akhirnya sama bagi dia. Ya, kaya dengan miskin sama. Kita kawan orang kaya miskin sama dah. Arab-arab sama. Kalau tengok orang kaya lain ni kan, tengok orang miskin orang tak pandang. Itu orang belum makrifat. Itu bukan makrifat, itu beripat ni. Ya, mana pandangan dia pandangan nafsu, bukan pandangan makrifat. Ya. Bagi orang yang masuk lain makrifat, dia pandang semua sama. Sebab apa? Semua yang pandang ialah mazhar, cermin untuk memandang azamah kebesaran Tuhan. Kalau dipandang diukur beza, itu pandangan nafsu, dan nafsu hijab dinding. Ya, itu dia. Dan satu lagi, dan kena satu, jikalau timbang harap dan rajak, dia takut nasai bersamaan dalam tiap-tiap hal daripada segala ahwal, tetapi adalah ia sentiasa suka. Bangun kan? Sebab setengah-setengah ulama kata, kenapa engkau menangis? Kau berzikir menangis? Ya, sebab tuan guru kita, Tuan Haji Abdul Wahid, dia ada cerita tentang ni. Ada ahli zikir dua keadaan. Dia zikir, dia menangis. Satu lagi zikir, dia senyum. Yang ni jangan jumpa kan? Dia zikir, dia senyum. Tuan Guru Wahid dia pernah tuan, dia zikir, dia senyum kan? Allah senyum kan? Sebab apa? Dia tajalikan nama ni. Ya, sifat Allah Ta'ala. Yang dipanggil apa tadi? Ya, Jalal Jamal. Dia tajali Jamal, dia bergembira, bermesra, rohani dengan Tuhan. Dia pandang af'al Tuhan, ihsan Tuhan, Masya Allah. Dia seronok kan? Ya, tu Tuhan buka. Tapi biasa kita menangis sebab kita pandang dosa kita. Kita pandang kita jauh, ya Allah, aku banyak jauh, banyak dosa lagi. Atau kita menangis minta raya rahmat Allah Ta'ala. Ya, itu di antara akhwal para awliya, dia berbeza. Sebab jalan tasawuf akhwal tidak akan sama walau macam mana pun. Masing-masing ada akhwal cara masing-masing. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, keadaan rohani dia. Ya, itu di antara dia. Nah, kita prepare rohani. Sebab kitab ni akan bincang tajuk terus rohani, tempat tilik Tuhan, qalbi. Bila qalbi settle, lain settle. Ya, bila qalbi tak settle, disangkut. Sebab kena enjin dalam ni bersih, insyaAllah diselamatkan. Kemudian dan kata setengah daripada mereka itu, alamat dia itu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdihi. Ya,